أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bila sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah qudrah dan iradahnya. Kita masih lagi diberikan peluang, kita masih lagi diberikan ruang, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita terus hidup hingga ke saat dan ketika ini. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, para tabi'in, ulama-ulama, aulia-aulia, dan tuan guru, ustaz-ustazah, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung kuliah kita. Kita masih membaca sebuah kitab Manusia dan Islam. Kita berhenti hari itu pada muka surat 116 di bahagian bawah. Kita selesai bahas ayat surah Al-Baqarah 1 hingga 5. Hari ini kita akan masuk pada perbahasan ayat surah Al-Ankabut ayat 54. Kita masih lagi di bawah satu tajuk bab salat dalam poin sembahyang ibadat yang tertua di dalam risalah ketuhanan. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, bulan lepas, saya tak sempat hadir kerana kurang sihat, batuk sesemua dan sebagainya. Jadi saya tak bergejala, tak mau main. Jadi dah sihat, insyaAllah kita sambung. Pada muka surat 116, ayat yang sebelum ni kita dah bahas tentang menceritakan dalam banyak-banyak ibadat yang ada dalam dunia ini, seandainya dibanding bezakan, maka kesimpulan yang kita dapat, kata ulama, ibadah yang namanya salat ialah ibadah yang paling tua dalam dunia. Ini satu fakta yang ulama simpulkan kepada kita. Dan pada malam ni sampai pada bahagian
Kata pengarang, Al-Quran dalam segi yang lain menerangkan sembahyang memberi kesan terhadap pembersihan diri dan mengawalnya daripada terjerumus ke dalam lembah kehinaan atau keburukan, serta membersihkan manusia daripada naluri-naluri yang tidak sehat. Firman-Nya ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, dan dirikanlah sembahyang dengan tetap. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 54. Muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat rahimakumullah. Kadang-kadang ada orang pernah tanya, ataupun kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, Ustaz, dia ni orang yang salat, tetapi kenapakah dia masih bergelumang dalam dosa? Ada seorang banduan dalam penjara ketika mana satu sesi kuliah dengan mereka bisa tanya, Ustaz, masa saya jadi jahat dulu sebelum kena tangkap, saya memang orang yang tak pernah tinggal sembahyang. Tapi saya tak tahu kenapa sembahyang yang saya buat pada masa yang sama, maksiat dan kederhakaan kepada Allah pun saya lakukan pada masa yang sama. Jadi apa beza saya salat dengan orang yang tidak salat? Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari ada seorang Arab Badawi mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku melihat seorang temanku, kawanku, dia ni seorang yang selalu melakukan maksiat kepada Allah. Dia selalu buat kederhakaan kepada Allah. Dia selalu minum arak. Dia selalu terlibat dengan zina. Dia selalu menjadi sariqut tariq, pencuri di padang pasir, penyamun. Dia selalu berlaku zalim kepada orang. Tapi dia salat, ya Rasulullah. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruskan salat, teruskan salat. Suatu hari nanti solat itu dapat memisahkan dia daripada berlaku kemaksiatan kepada Allah. Itu satu. Nah, yang ulama bahas tentang ayat ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok satu perbahasan tentang ayat wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau tuan-tuan pernah tengok dalam satu perbahasan dalam kitab tafsir Safwatus Tafasir, nah, Syekh Ali Sabuni, dia menerangkan apabila membahas ayat ini, di antara pendapat-pendapat ulama yang dibawa oleh Syekh Ali Sabuni, dibawa apa, tuan-tuan? Perbahasan yang dibawa ialah kebanyakan perbahasan ulama tentang yang dimaksudkan dengan salat. Dia bawa satu persoalan kepada kita, adakah kita hari ini menjadi manusia yang sebenar-benarnya salat kepada Allah? Maksud apa, tuan-tuan? Adakah kita mendirikan salat, kita menunaikan segala hak dalam salat yang kita tunaikan, berbalik kepada pelaku, orang yang melaksanakan ibadah salat itu? Dia semayang tapi dia tak jadi baik, itu bukan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sebab dirinya sendiri, kata ulama. Ada orang salat yang pelbagai kategori orang semayang. Ada orang yang semayang, dia nampak kemah, dia nampak hebat, dia nampak dengan, tetapi dia dalam hatinya pasal
bakal pak mentua duduk belakang. Contoh ada orang solat, tetapi di dalam solatnya itu dia tidak dapat menghadirkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat yang sebenar-benar solat, dia meneliti, mengamati rasa sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada angkat takbir sampai bagi salam. Berapa ramai orang solat tetapi mulutnya lebih laju daripada machine gun. Lebih laju daripada machine gun tu. Senapang. Kalau tembak tu laju dah, kita kata peluru tu, mulut dia laju lagi. Contoh, dia melakukan solat tetapi mulutnya turut menyebarkan fitnah yang cukup banyak. Contoh, dia melaksanakan solat tetapi dia terlibat dengan fitnah, hanya menggunakan gadget, WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Di manakah roh yang dia lakukan, roh solat itu, adakah dapat diterjemahkan dalam kehidupan seharian dia? Adakah dia mengerti benar-benar makna setiap yang dibaca daripada angkat takbir sampai bagi salam? Kita bisa sebut dalam beberapa siri kuliah yang lalu, tuan-tuan, bahasa kita semayang ni bahasa Arab. Berapa lama dah kita buat amal ibadah, kita cuba, tuan-tuan, untuk cari makna dalam solat. Kita kena menghayati makna dalam solat, sebab bukan bahasa kita. Sebab solat ni satu benda, kita nak hukum orang solat ni semua baik. Ada juga yang solat tapi tak baik pun ada. Tetapi bukan salah solat itu, bukan salah kefarduan solat itu pada malam Isra wal Mi'raj, bukan salah kefarduan solat itu, tetapi bagaimana kita mendalami, mempelajari, melaksanakan ibadah solat tersebut. Sampai kita hidup kepada sampai malam ni, tuan-tuan, berapa kali kita baca bab kitab semayang? Kita baca kat isteri kita, kat anak beranak kita, kat anak terona kita, kat anak dara kita. Berapa kali kita ajak mereka tentang solat? Dan kita tak tanda tanya. Kita tak mampu ajak, kita kena bawa mereka main mengaji. Hantar mereka ke tempat-tempat yang boleh mendedahkan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah salat yang sempurna. Tuan, nak bagi anak kita rap semayang ni bukan senang. Macam kita dulu dah. Dia nak mencap celup tu pun banyak kali. Lama. Nak betul-betul kita confident dia boleh semayang. Di belakang kita dia boleh sembahyang. Itu perbahasan yang pertama dibawa oleh ulama. Yang kita nak ambil pengajaran di sini apa, tuan-tuan? Adakah kita sudah cukup lengkap ilmu tentang solat? Jangan dah tak erti sudah, kami tak mau sembahyang, dah tak erti, jangan. Teruskan solat pada masa yang sama, terus mempelajari ibadah solat. Tuan-tuan, kalau tak percaya, tuan-tuan try lah. Tuan-tuan cari makna dalam sembahyang yang cukup lengkap. Senang tuan-tuan carilah yang JAKIM ke, yang Jabatan Agama keluar ke, banyak dekat media sosial. Dapatkan kepastian daripada sumber yang sahih, bacaan maknanya yang betul. Dalam bahasa Melayu kita yang mudah faham. Tuan-tuan bila semayang, tuan-tuan akan rasa sikit lain. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try. Tuan-tuan mendalami lagi, kalau tuan-tuan mempelajari lagi tentang ilmu solat, tuan-tuan angkat takbir saja, hadirnya hati kita ni rasa lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan takat angkat takbir ikut orang saja, tunggin terbalik, rokok, sujud, bangkit, sujud. Bukan itu saja, kita akan ada satu
touching. Dalam hati kita ni dia ada satu touch. Dia bukan touch ego e-wallet tu. Dia akan rasa lain bila kita Allahu Akbar. Tak. Pasal kita bukan orang Arab. Kita tengok bagaimana yang diceritakan oleh ulama baginda Nabi SAW semayang lupa dah sampai bengkok kaki, tuan-tuan. Kita tak semayang sebab bengkok kaki. Nabi semayang sampai bengkok kaki. Beza, tuan-tuan. Beza. Kita tak semayang sebab bengkok kaki. Nabi semayang sampai bengkok kaki Nabi. Nabi tak sedar dah kata lamanya, punya rasa seronoknya solat. Nah, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in ketika salat, mereka tak sedar pun burung menghinggap atas kepala tu, tak sedar. Kita sampai gitu, tuan. Okey. Nah. Tapi bukan arti kata kita kena tinggal solat dah. Semayang ni nombor 1. Nah. Yang kita paling takut, ulama bawa satu lagi perbahasan, tuan-tuan. Dah kita tak reti, adakah kita cari ilmu dan kita mengaji? Ini berat, tuan-tuan. Mayang ni wajib. Kita yang main malam ni alhamdulillah. Yang tak main, mungkin kita bersangka baik mereka memperolehi ilmu tentang solat mungkin daripada tempat-tempat yang lain. Dia kena ada fokus satu tentang bab solat. Ulama pengarang bawa ni, tuan-tuan, nak cerita solat ni satu part yang sangat penting. Tak boleh bagi dolak dalih dah. Tak boleh bagi excuse apabila benda yang melibatkan dengan solat. Sebab kadang-kadang orang hari ni, tuan-tuan, semua cerdik pandai cukup banyak. Banyak orang cerdik pandai. Banyak. Apa beza, Ustaz? Saya pun semayang tapi saya seorang perompak. Tuan nak kata apa? Macam gambar anakku Syazali pun ada, kan? Apa guna saya sembahyang sedangkan saya seorang pencuri, saya seorang penzina, saya seorang yang melakukan kezaliman? Apa beza dengan orang yang sembahyang? Tuan-tuan nak kata apa ke dia? Ramai orang ni, tuan-tuan, berlembab di alam cyber ni, di media maya ni, di media sosial ni, berlambak-lambak. Kita nak kata apa? Wal'iyazubillah. Kita tak mau anak kita boleh keluar ungkapan lagu tu, wal'iyazubillah. Kita tak mau. Tapi pada masa yang sama, kita tak mau tu, kita kena ada usaha macam mana nak beri ilmu tentang solat. Dulu memang duk mengaji, Ustaz, lalu ni Covid tak boleh mengaji. Dia kena pergi tu dah, kan? Nanti lepas dapat vaksin pun apa pula alasan? Wallahu a'lam. Tak tahu. Cari, tuan-tuan, kita cari ilmu tentang salat. Barulah akan dapat pantulan cahaya yang kita ini tengok benda kemaksiatan ni tak mau. Allah akan jaga kita, tuan-tuan. Allah akan jaga kita. Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tak mau terlibat langsung. Yang semayang ni, bila orang yang mendirikan salat, dia ni tak suka perkara kemaksiatan. Dia tak suka benda-benda yang dilarang oleh Allah, tak suka benda-benda yang dilarang oleh Rasulullah, tak suka perbuatan-perbuatan keji, perbuatan terkutuk, perbuatan-perbuatan laknat yang dilarang oleh Rasulullah. Dia tak suka. Itu orang yang mendirikan salat. Allah sebut wasta'inu bis sabri was salah. Kita kena banyak doa, tuan-tuan. Nak dapat satu zauq, rasa kenikmatan semayang ni, kita kena usaha dan kita kena cari. Dia tak main sendiri.
Nah, kita tak lagi beberapa hari ya tuan-tuan, kita nak masuk bulan Ramadan. Dah. Siapa berani angkat tangan saya boleh masuk Ustaz? Ustaz, saya tak ada masalah boleh masuk Ramadan. Berani angkat tangan mengaku anda? Tak tahu. Kawan kita kemarin kita duduk sembang elok, hari ni orang telefon abang dia mati. Kemarin baru semalam baru minum yang kopi dengan kita. Pagi ni dia mati. Dah. Di kesempatan kita duk berada dah semakin hampir dengan Ramadan, kita dah ada around the corner, dekat dah dengan nak sampai Ramadan ni. Kita nak tuan-tuan, tahun lepas kita tak boleh main masjid. Tuan-tuan rasa aku benar, seumur hidup tak pernah pergi bulan puasa tak main masjid tu. Tapi tahun lepas tak boleh main. JK pun main-mayang 5 orang tu balik. Tak boleh mayang tarawih di masjid, tak boleh mayang. Tuan rasa pelik tahun lepas. Rasa apa yang tak kena. Pasal apa jadi lagu ni? Kenapa? Mengapa? Pasal apa? Kita buat satu perancangan tuan-tuan, satu plan sempena dengan nak masuk dengan Ramadan yang dah berapa kali dalam kehidupan kita ni. Kita nak plan satu perancangan yang tahun ni punya Ramadan bukan tekat kita nak hebat dalam Ramadan saja, bukan kita nak hebat berpuasa saja, tetapi kita nak perbaiki, nak upgrade kualiti ibadah yang tiang agama ni. Macam saya sebut dalam kuliah subuh yang lalu, ramai ibu bapa cantik dia latih anak dia untuk puasa. Bagus, tinggal puasa tarak duit raya sehari RM1, 30 hari RM30. Pak hak gaya sikit sehari RM10. 30 hari ayam RM300. Contoh bagus, cantik, untuk nak bagi anak kita biasa puasa, nak bagi dia rasa susahnya orang miskin, orang yang kebuluran, orang yang tak ada makanan, supaya dia menjiwai macam mana anak-anak di kem-kem pelarian di Syria, di Yaman, di Bangladesh. Cantik, bagus, alhamdulillah. Tapi berapa ramai kita abang ke anak kita, abang semayang cukup sehari RM10. Ada orang tak nak buat Zat. Abang semayang subuh 2 rakaat, ayah bagi RM10. Ada tuan? Hak puasa banyak, hak semayang. Puasa dengan semayang ni mana dulu tuan? Nah, kadang-kadang dia sanggup anak dia sampai budak baru 4-5 tahun puasa sampai lembek jangkain bau, dia tak bagi buka. Mayang tak suruh pun. Bagus nak suruh puasa tu, tapi pada masa yang sama dia tidak menekankan kefarduan solat itu. Nah, dia tidak menekankan, tak ambil berat mana. Berapa ramai orang sanggup puasa tetapi tidak solat. Saya Ustaz, kalau tak puasa ni dia pergi bazar Ramadan, dia tak sempoi Ustaz. Oh, lagu tu pula dah. Dia tak ada rasa semangat nak makan. Oh, dia kena pergi tu. Nah, orang tak puasa pergi kan, orang bukan tahu pun, tapi tak. Saya kena puasa. Pasal apa kena puasa? Pasal sehari bila pergi bazar Ramadan tu, ataupun saya pergi masjid nak buka puasa tu, dia tak ada satu suasana. Amboi, pandai. Nah, dia boleh latih diri dia, maksudnya dia amanah. Puasa, kalau tuan-tuan kata tuan-tuan puasa tapi sebenarnya tak puasa, siapa tahu? Siapa tahu tuan-tuan? Nah, tapi dia nak puasa. Berapa ramai orang yang puasa tetapi tidak menutup aurat. Baginya hanya bulan puasa ialah bulan untuk menutup aurat. Adakah Tuhan hanya berada pada bulan puasa?
Tapi baguslah dia nak tutup aurat tu, bagus, kita puji. Tetapi bukanlah hanya pada bulan Ramadan. Nah, kita beriman dengan Tuhan Ramadan. Adakah Tuhan dalam Ramadan, Tuhan di luar Ramadan, Tuhan yang lain? Nah, kita nak bagi rasa tanggungjawab, rasa seronok bila manusia sembahyang dengan sebenar-benar yang sembahyang. Nah, saya teringat satu kata-kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala. Kata apa tuan-tuan? Manusia akan menjadi manusia yang sangat bersyukur kepada Allah, akan menjadi ibadur rahman apabila dia manusia yang sebenar-benarnya melakukan ibadah solat. Apabila sebenar-benarnya melakukan ibadah solat dengan melakukan solat. Macam biasa kita main, ya, kita nak tahu satu keazaman, satu nekat, kita nak buat apa tuan-tuan? Kita nak upgrade. Nah, sekurang-kurangnya kita dah pasang niat, kita dah ada usaha. Pum, kata tak dan sampai Ramadan kita mati. Allah kira dah pahala kat kita tuan-tuan. Nah, mungkin tuan-tuan sempat masuk Ramadan, saya tak sempat masuk Ramadan. Mungkin saya sempat masuk Ramadan, tuan-tuan tak sempat masuk Ramadan. Ya? Kita kena minta tolong dengan Allah. Allah yang boleh tolong kita. Kita nak istiqamah, nak betul semayang sungguh-sungguh ni, kita nak wujudkan suasana dalam rumah tangga kita yang penuh mawaddah dengan rahmah. Bermula dengan apa? Kata Sayyidina Uthman ibn Affan, dengan salat berjemaah. Tuan-tuan, daripada bulan puasa tahun lepas, tuan-tuan jadi imam di rumah tuan-tuan. Tuan-tuan baca mungkinlah satu malam 3 juzuk, 4 juzuk lah. Jadi imam ni hari ni, kan? Kau tiap malam qul Allah inna a'tayna. Nah, sampai anak kata, ayah tiap malam suruh ni ya, diam, jangan tanya banyak, mayang sudah. Marah kat anak. No. Daripada tahun lepas kita jadi imam masa tarawih di rumah kita kepada isteri kita, anak-anak kita, sampai hari ini berapa kali dah, berapa kali kita semayang lagi berjamaah dengan anak dan isteri kita di rumah. Yang boleh main masjid, alhamdulillah. Yang tak sempat main masjid, mungkinlah sakit, kekangan, komitmen dan lain-lain, mungkin boleh melaksanakan solat fardu berjamaah di rumah. Berapa kali dah yang kita buat tuan-tuan? Nah, kebanyakan ulama, dalam satu catatan tuan-tuan baca daripada seorang ulama Al-Azhar, dia kata kebanyakan ulama-ulama di zaman Imam Hasan Al-Banna. Tuan-tuan kenal siapa Imam Hasan Al-Banna? Tak kenal, tak pernah tengok. Ya, saya tahu, saya pun tak pernah tengok. Tapi kita mengenali ketokohan beliau ni, seorang yang cukup hebat dalam gerakan parti Islam di Timur Tengah, kumpulan Ikhwanul Muslimin. Duduk di Mesir tuan-tuan, dia dengar orang, polis dengar dia orang sebut Ikhwanul Muslimin, masuk terus penjara bawah tanah. No. Duduk di Mesir. Kalau di Mesir ni cakap kata Ikhwan Muslimin, masuk bawah tanah terus, tak cakap banyak. Saya biasa pergi ambil seorang kawan saya yang duduk dalam penjara. Nak pergi ambil duduk dalam penjara ni tuan-tuan, penjara dia bawah padang pasir. Masuk di Kairah, pergi ambil di Safaga, baunya jauh. Dah. Nak pergi ambil tu, nak masuk, dia kena kelaing arak. Nak pergi ambil pasal apa kesalahan dia? Pasal student kita ni tangkap gambar di kawasan tempat larangan. Dan ada seorang
tersebut perkataan ikhwan muslimin ketika bersembang, kena tangkap. No. Tuan-tuan, masuk dalam penjara mereka, masuk penjara kita, tengok mereka makan sedap pun tuan-tuan. Penjara kita ni Malaysia ni, bukan saya galakkan tuan-tuan masuk penjara. Saya pun duk keluar masuk penjara, tapi bukan keluar masuk jadi banduan. Jadi tuan-tuan kata, ustaz ni banduan mana, apa panggil mat? Bukan. Ada program-program dengan mereka tuan-tuan. Mereka makan timun, ubi, sayur, carrot tu. Tak makan dah tu. No. Kebanyakan makanan yang saya tengok sedih tuan. Tahu? Kita tengok kawan kita pula kan, bukan kesalahan dia besar pun, dia tangkap gambar dengan tersilap sebut perkataan tu ya. Nah, benda yang bahaya di bumi Mesir. Nak beza dengan kita di sini ni kan. Muslimin dan muslimat, mukminat rahimakumullah. Balik kepada tajuk kita tuan-tuan tentang solat. Kita dah masuk waktu. Seminit 2 lagi insya-Allah saya akan berhenti. Ingat nak habis pasal solat. Nah, sebab lepas habis solat ni dia akan masuk satu tajuk lagi, zakat. Lepas tu baru puasa. Nampaknya habis puasa dululah. Nah. Dalam penerangan oleh ulama-ulama Al-Azhar ni tuan-tuan, balik pada tajuk kita tadi, apabila semakin nak dekat dengan Ramadan, Dr. Ramadan Al-Khamisi, seorang pensyarah kanan di Al-Azhar University, dia kata apa? Menjadi amalan ulama-ulama yang hidup zaman Imam Hasan Al-Banna ni, dekat-dekat nak masuk bulan puasa ni, dekat-dekat nak masuk, bukan bulan puasa lagi, dekat-dekat nak masuk, maksudnya bila suasana macam la ni, apa yang dia buat? Setiap malam mereka akan kejutkan keluarga mereka, ahli keluarga mereka, untuk bangun tahajud kepada Allah. Nah, hari ni kita kalau boleh buat yang tu tuan-tuan, nanti bulan puasa jadi mudah, jadi senang. Pasal apa? Anak-anak kita bila hari sekolah kita gerak, cuy, mungkin senang. Tapi bila hari cuti gerak, oh, kita pun nak berbaik. No? Kenapa? Mindset dia duduk biasa dah. Dia nak didik, nak bagi tarbiyah, nak buat preparation, nak buat persediaan sebelum nak masuk bulan Ramadan. Sebab dah masuk Ramadan, dia nak pulun lagi, dia nak ligan lagi, lebih-lebih lagi dia nak fokus, nak mendidik tentang pentingnya ibadah solat. Kita seorang ketua keluarga, kita seorang ayah, kita seorang bapa, kita try tengok tuan-tuan, boleh tak gerak anak bini kita mungkin yang tahajud malam ni? Rasa-rasa kita berjaya tuan-tuan. Try tengok malam ni. Terus duduk tunggu malam Jumaat lah. Tunggu malam Jumaat lagi lambat pula. Tak ada Jumaat mati. No? Balik tuan-tuan. Pagi esok gerak depan awal sikit. Mungkin tahajud tengok jadi apa? Bukan nak terkejut. No? Balik-balik bini beletiak jadi pak hang bang tabiat bampui apa. Nah, oh dan try tengok tuan-tuan, sahut cabaran ni tengok boleh tak? Nah. Payah tuan-tuan, tapi dah boleh buat sekali, 2 kali, 3 kali, mudah insya-Allah. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Nah, nampaknya satu ayat saja, tu pun ada lagi 2 perbahasan ulama yang saya tak sempat bawa pada malam ni. Nah, insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang sama pada ayat yang di bawah tu, pada ayat yang di bawah tu. Ankabut dah selesai, Ma'arij sudah ayat 19 tu. Ya innal insana khuliqa hulu'a iza massahu asy-syarru jazu'a wa iza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Nah, sadaqallahul azim. Insyaallah kita akan sambung pada ayat tu, surah Al-Ma'arij, pada ayat 20, ayat 19 hingga ayat 22 insyaallah. Nah,
Dan akhir kalamnya tuan-tuan, kita doa banyak-banyak pada Allah supaya Allah bantu kita untuk kita realisasikan, supaya kualiti ibadah solat kita ni pada masa yang sama pelan-pelan kayuh untuk kita upgrade kualiti ibadah solat kita. Nombor satu. Lepas tu kita duk boleh tengok dah tentang hukum-hukum hakam pasal puasa ni, buat ulang kaji dengan anak bini kita di rumah. Nah, hak mana tak selesai lagi bayar, adakah dia boleh puasa, kok tak dan puasa dah nak ganti, adakah dia sakit, selesai lagi fidyah. Nah, hak tu tanggungjawab ketua keluarga, nak kena tahu, nak kena tanya. Nah, anak bini kita. Kemudian kita doa banyak-banyak supaya Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Tolong ya Allah, sampaikan kami ya Allah. Kami nak lagi pahala ya Allah. Kami tak cukup pahala ya Allah. Minta dalam tahajud kita tuan-tuan. Allah akan bagi. Allah akan bagi. Kalaulah ditakdirkan kita tak sempat bertemu dengan Ramadan, sekurang-kurangnya Allah telah mendengar rintihan kita tuan-tuan sebelum Ramadan. Ajaklah anak isteri kita untuk buat yang sehabis baik untuk Ramadan yang akan datang, dan kita buatlah perancangan elok-elok apa yang kita nak rebut, yang kita nak grant promosi untuk Ramadan kali ini. Puasa dak lagi, iklan raya masak daripada hari iklan bulan puasa masak hari pertama sampai hari 30 penuh dah. Kuih raya orang buka order dah. Baju raya pun orang tempah dah. Start tempah baju raya dak kita ada orang buat lah baju raya. Adakah kita sudah menempah tempat untuk Ramadan kali ini? Cukup sekadar itu tuan-tuan untuk malam ni. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kekurangan di saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin wal mutafawwiqin fi imtihan dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin wal mutafawwiqin fi imtihan dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.